Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Fasya bin Haji Muhammad Fakih. Terima kasih Timbalan Yang Dipertua. Soalan sahabat bernam nombor 3. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Tuan Speaker dan terima kasih kepada Yang Berhormat sahabat bernam yang menanyakan soalan. Tuan Yang Dipertua, saya memohon untuk menjawab soalan Yang Berhormat sahabat bernam bersekali dengan soalan nombor 47 daripada Yang Berhormat Tampin yang dijadualkan pada 25 Ogos 2020 kena menyentuhkan perkara yang sama. Silakan. Untuk makluman Yang Berhormat, kerajaan melalui Kementerian Pembangunan Luar Bandar amat prihatin tentang permasalahan melibatkan pendapatan masyarakat di luar bandar. Pemerkasaan ekonomi luar bandar merupakan salah satu teras di dalam Dasar Pembangunan Luar Bandar DPLB 2030 dan antara strategi serta inisiatif adalah dengan mempelopori aktiviti ekonomi luar bandar yang transformatif dan mempunyai nilai pendapatan yang tinggi. Sehubungan itu, antara program yang dilaksanakan Kementerian bagi merangsangkan pertumbuhan ekonomi adalah pertama, menyediakan infrastruktur dan prasarana yang lengkap dan mencukupi di luar bandar. Kedua, program peningkatan pendapatan PPP. Ketiga, program-program keusahawanan yang melibatkan pembangunan perniagaan, pembiayaan dan pemasaran produk usahawan luar bandar. Keempat, program Desa Lestari yang merupakan program pembangunan ekonomi secara komuniti melalui platform koperasi. Kelima, projek bersepadu pembangunan ekonomi kampung prospek. Kementerian ini juga dalam perancangan untuk meneroka sumber-sumber baru berpendapatan tinggi luar bandar bagi membantu mempertingkatkan ekonomi dan pendapatan penduduk. Antara yang dikenal pasti adalah aktiviti pelancongan desa dan program agro makanan merangkumi ternakan, tanaman jangka pendek dan jangka panjang di kalangan pekebun kecil dan penduduk luar bandar. Selain itu, daerah-daerah berpotensi untuk pembangunan niche product atau industri yang bersesuaian akan dikenal pasti untuk dibangunkan bagi memastikan pertumbuhan ekonomi luar bandar yang lebih pesat. Bagi tahun 2020, sejumlah RM6.2 bilion diperuntukkan di bawah kementerian ini bagi melaksanakan program-program pembangunan ekonomi, prasarana dan modal insan di seluruh negara. Daripada jumlah berkenaan, sejumlah RM107.9 juta diperuntukkan bagi negeri Selangor secara keseluruhannya. Bagi Parlimen Sabak Bernam, peruntukan keseluruhan tahun 2020 adalah RM800,000 melibatkan projek naik taraf jalan luar bandar, program pendidikan komuniti PKOM dan program pendidikan kemahiran PKEM. Walau bagaimanapun, jumlah ini tidak termasuk peruntukan di bawah kategori pelbagai parlimen di negeri Selangor, iaitu sebanyak RM36.2 juta. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan pertama. Terima kasih kepada Timbalan Yang Bertua, terima kasih kepada Timbalan Menteri yang telah memberikan jawapan sebenar tadi. Dan tahniahlah kerana memberikan peruntukan kepada Parlimen Sabak Bernam. Dan saya lihat mungkin ada beberapa program ataupun projek yang telah dilaksanakan oleh kementerian tidak sampai ke kawasan ataupun sasaran yang tertentu.
Dan saya nak tanya, kerana kebanyakan di kampung-kampung ataupun di luar bandar, mereka adalah yang bekerja sebagai petani, ada penjawat awam dan sebagainya. Saya nak tanya, setakat manakah golongan muda luar bandar ini berjaya dan mendapat manfaat daripada program PPP dan juga SPKP, dan apakah langkah kerajaan untuk menarik minat golongan muda supaya mereka menetap di luar bandar dan menjana pendapatan di luar bandar. Sekian, terima kasih. Silakan Yang Berhormat. Ya, terima kasih Yang Berhormat. Tuan Yang Di-Pertua, untuk makluman Yang Berhormat, bagi tempoh dari 2016 sehingga 2019, iaitu dalam RMK ke-11, sebanyak RM32 juta telah diperuntukkan untuk pelaksanaan program peningkatan pendapatan PPP, melibatkan seramai 3,381 peserta. Manakala bagi tahun 2020, sebanyak RM7 juta diperuntukkan bagi program ini dengan sasaran seramai 700 penerima. Penerima program ini adalah dalam kumpulan berpendapatan rendah dalam lingkungan umur yang produktif. Secara keseluruhannya, sekurang-kurangnya 70% penerima bantuan dalam program ini merekodkan peningkatan pendapatan dalam aktiviti yang dibantu. Sebagai rekod untuk tahun 2019, seramai 321 daripada 800 penerima mencatatkan peningkatan pendapatan melebihi 30%, manakala 146 peserta menunjukkan peningkatan pendapatan tetapi kurang daripada 30%. Baki 333 penerima lain masih lagi dalam tempoh permantauan dan ia sedikit terjejas berikutan perintah kawalan pergerakan yang dilaksanakan. Di bawah program... Yang Berhormat, Ya. jawapan panjang sangat. Boleh tak bagi jawapan bertulis sambungannya? Terima kasih Yang Berhormat. Sekarang soalan tambahan Papar minta kedua. laluan. Soalan Sungai tambahan. Siput, Papar. Sungai Siput. Sungai Papar. Papar. Papar diri daripada tadi kan? Silakan Papar. Papar. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Soalan saya, apakah perancangan kementerian bagi memastikan masyarakat di luar bandar, khususnya golongan belia, meningkatkan pendapatan ekonomi setempat dan tidak berhijrah ke bandar dengan memaksimumkan penggunaan teknologi digital sedia ada, dan sejauh manakah usaha kerajaan dalam mengenal pasti dan mencungkil potensi belia di luar bandar, khususnya dalam bidang otomotif dan permotoran agar dapat digunakan sebaiknya. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Ya, untuk menjawab soalan Yang Berhormat, pihak kerajaan dan kementerian menjalankan program-program yang baik untuk golongan remaja. Ya, program-program seperti yang saya sebutkan tadi adalah program Desa Lestari, ya, di antara program yang akan dijalankan oleh kementerian. Dan satu yang lain yaitu program Prospek, dan tentulah program peningkatan pendapatan tadi dan Desa Mall at KPLB, dan juga kerajaan mempunyai inisiatif untuk meningkatkan ataupun membantu golongan tertentu seperti inisiatif program moratorium dan bantuan modal pusingan, bantuan kos operasi syarikat dan skim kemudahan geran peningkatan dan pembangunan standard perniagaan mara. Sekian, terima kasih. Yang Berhormat Datuk